Malam ni kita akan bincang tentang quantum metal sendian berhad. Okay, boleh nampak skrin ya. Okay, saya tengah tunjuk skrin. InsyaAllah kalau skrin tak bergerak ke apa ke, sila mention kat dalam chat. Okay, so quantum metal ni sebenarnya adalah company apa? Boleh nampak saya pun ada banner dekat belakang. Okay, memang gambar sebesar-besar alam. Okay, gambar emas. Itu saja. Quantum metal is all about gold and nothing else. Dan emas dia emas apa? Emas 999. Dan kita tak ada emas perhiasan dekat sini. Kita hanya offer emas 999. So quantum metal ni adakah dia company yang baru? Tidak. Okay. Kita telah berada di dalam market selama 10 tahun. Okay. So pada hujung bulan Januari hari itu, kita baru saja meraihkan 10th year anniversary Quantum Metal. Okay. So Quantum Metal bermula pada tahun 2012 dengan modal berbayar 10 juta, bukan 10,000. Okay, so kami merupakan pengedar gold terbesar di Malaysia. Kita bekalkan produk emas LBMA. So LBMA itu apa? So LBMA basically adalah satu organisation yang provide standards. Okay, London Bullion Market Association. So dia provide standard untuk memastikan yang emas yang dikeluarkan, okay, memang standardizationnya menepati how emas 999 should be lah. Jadi kita dapat emas kita daripada Perth Mint. So daripada LBMA akan bagi approval pada Perth Mint yang emas Perth Mint memang emas 999. Okay, so emas ni ada yang LBMA approve, ada yang non-approve. So kalau non-approve tu adakah bermakna itu adalah emas tipu? Tidak. Okay, itu just bermakna dia tak dapat LBMA approve. Maknanya kalau kita nak jual balik, kita nak liquidate balik, kita pergi kat kedai, okay, dia mungkin ada banyak kerja sikit untuk orang kedai tu check. Sebab dia kena check emas ni gali dekat mana, daripada mana, siapa penjualnya and whatsoever lah untuk memastikan yang dia betul-betul tulen 999. Berbanding dengan kalau dah ada approval dan dia tengok, dia dah tahu dah standardnya. Okay, so LBMA beri approval kepada Perth Mint. Perth Mint pula adalah organisasi yang paling tua di dunia yang buat minting emas, okay? Dan dia adalah 100% owned by the government of Western Australia. So basically from LBMA, Perth Mint dapat approval. Once dia dapat approval, Perth Mint pun hantar emas kepada Quantum Metal. Quantum Metal pula simpan emas di Brings di Singapore. Okay, satu peti besi. Kalau ada tengok Mandi Heist, nampak peti besi besar gedabak tu, dekat dalam tu ada emas, ada cash and whatsoever kan. So bayangkan kita punya peti besi macam tu dekat Singapore, okay, under company Brings. Brings pun adalah company yang telah operate selama beratus tahun. Okay, dan emas kita dekat dalam Brings pula ada dapat insurance by Lloyd's of London. Okay, so basically LBMA bagi standard pergi ke Perth Mint pun dapat approval and then Perth Mint bagi kepada Quantum Metal pula simpan di Bring Singapore. Bring Singapore pula ada insurance 100% by Lloyd's of London. So Lloyd's of London ni adalah company yang settlekan insurance masa Titanic karam dahulu. So bayangkan betapa lama Lloyd's of London telah beroperasi. Okay, so kita bekalkan emas LBMA 999 ke banyak tempat, agensi kerajaan, bank dan also starting from hujung 2019 dah start kepada individu seperti saya lah. Okay, so sebelum tu Quantum Metal memang buat business modelnya adalah business to business. Jadi sebab tu dia antara organisasi, antara Quantum Metal dan bank muamalat, antara Quantum Metal dan koperasi macam tu. Okay, and then after that dia dah start buka kepada individu macam kita lah. Okay, so Quantum Metal telah berkembang ke lebih 15 negara. Kita bukan hanya untuk Malaysians. Jadi kalau anda ada friends and family di negara-negara lain, okay, yang also interested dengan emas, dan bolehlah introduce kan Quantum Metal. Okay, sasaran kita adalah untuk open kepada lebih 60 buah negara. So seterusnya, okay, siapa sebenarnya yang mulakan Quantum Metal? So founder kita adalah Datuk Lim Pong Soon. Okay, dia adalah founder dan executive chairman. Pengalaman beliau melebihi 20 tahun dan bukan hanya dari segi komersial lah. Beliau juga memang ada experience di South Africa dulu, daripada starting, daripada penggalian sampailah ke bahagian komersial. Okay, from end to end lah basically. Okay, seterusnya kita ada pengerusi kita, okay, Quantum Metal punya pengerusi, iaitu Tuan Haji Kamari. So kalau anda sebenarnya baca background yang panjang, okay, kita ada background panjang beliau di website Quantum Metal. Okay, memang banyak benda
Tapi yang paling recent sekali adalah beliau merupakan bekas pengarah Jabatan Penyiasatan Amla, Jabatan Amla di Bank Negara Malaysia. Alright, so bekas pengarah di situ dan sekarang beliau merupakan pengerusi Quantum Metal. Dan seterusnya kita ada Puan Aida Lim yang ada 25 tahun pengalaman dalam pelbagai organisasi daripada firm audit dan juga institusi kewangan. So beliau merupakan bekas senior manager di Bursa dan juga Securities Commission. Alright, so siapa yang familiar dengan macam-macam jenis shares dan investments apa semua, akan tahu tentang Securities Commission. Alright, so seterusnya, so kita ada pengiktirafan patuh syariah. Ramai yang fikir emas QM ni emas digital. Macam mana boleh patuh syariah? So bayangkan sebenarnya kita ni macam Maybank, macam anda pakai Maybank to you. Anda nak kalau anda nak cash yang anda letak dalam Maybank tu, apa yang akan anda buat? Anda akan pergi ATM ataupun cara lama adalah kalau pergi ke bank account, counter terus. Maybe kalau you nak keluarkan a really large amount, you akan pergi ke counter terus dan you akan keluarkan the amount. Kalau tak, anda akan simpan dekat dalam bank tersebut. Dan if you want to do any transfer or whatsoever, you akan buat online sebab kita ada kemudahan seperti itu sekarang. So sama juga dengan Quantum Metal, itulah apa yang Quantum Metal buat. Quantum Metal telah provide sistem financial technology fintech. Okay, so fintech is what? Fintech is basically whatever financial stuff going on right now. Okay, you dah naikkan ke cloud, untuk you buat digital banking. So sekarang kat sini kita dah digitalize untuk proses pembelian dan penjualan emas. So kita memastikan yang produk kita ada pengiktirafan patuh syariah daripada beberapa tempat, bukan hanya daripada satu consultancy, tapi kita ada advisory daripada beberapa tempat untuk make sure that transaction kita untuk semua produk kita memang dapat pengiktirafan patuh syariah. So the first one is from Tawafuk, Malaysian punya consultancy, and then kita ada Raqabah untuk international market, dan kita ada AFSI dan AUFI untuk make sure that the standardization memang menepati standard yang telah dimentionkan lah. Alright. Then the next one, siapakah rakan niaga Quantum Metal? Antara rakan niaga pertama, antara starting rakan niaga partner kita adalah Bank Muamalat. Dan selain daripada Bank Muamalat, lepas kita ada Affin Bank, kita ada Al-Rajhi dan kita ada Alliance yang telah join sebagai partner kita. So maknanya kalau anda pergi beli emas di Bank Muamalat contohnya, anda akan nampak dalam kontrak di mana distributor adalah by Quantum Metal Sendirian Berhad. Seterusnya kita ada rakan niaga kita iaitu anda Akogo. Mungkin ada yang nampak paling recent news di mana koperasi-koperasi di Malaysia, anda My Angkasa ataupun anda ASEAN, AKO, encourage untuk actually cari cara untuk memastikan jadi ada account untuk emas, kita bersama dengan Akogo. So kita juga ada partner dengan Ar-Rahnu. Alright, so apa sebenarnya cara untuk keluarkan emas di Quantum Metal? So macam tadi saya katakan, Quantum Metal ni dia syariah compliant sebab kita sebenarnya bersandarkan emas fizikal. Cuma dia letak sebagai digital sebab kita tak nak dah tunggu beratur pukul 10 pagi baru nak beli emas. Kita sekarang dah era di mana kita nak duduk rumah sebanyak yang mungkin. Kita dah tak nak keluar rumah untuk pergi beratur merata-rata. Jadi sebab tu kita digitalize everything. So bila dah digitalize ni, kalau nak physical emas tu apa caranya? So cara pertama adalah anda boleh minta untuk delivery ke rumah, which is 100% insurance covered by Quantum Metal. Yes, anda akan dapat emas, memang emas tu lah. Lepas tu anda juga boleh minta untuk keluarkan melalui Ar-Rahnu Tekun. So anda boleh klik dekat dalam sistem dan pilih Ar-Rahnu Tekun yang paling dekat dengan anda lah. Dan anda boleh pergi pick up mengikut masa yang telah diberi. Dan cara ketiga adalah anda boleh pergi buat physical pick up. So kita ada physical pick up di beberapa tempat. Setakat ni kita ada 3 tempat di Malaysia, di Penang, di KL dan juga di Johor. Alright, so ini antara jenis-jenis emas yang kita ada, yang ada bermacam-macam gram di sini. 1 gram
0.01 gram pun ada, 1 kilo ada, 1 dinar ada, so ikutlah. So yang paling famous setakat ni 0.01 dan 1 gram sebab orang siap buat dog gift untuk kahwin. Okay, so baguslah buat dog gift untuk kahwin, something yang valuable macam ni, boleh meningkat as asset. Okay, so boleh consider lah kalau ada siapa-siapa yang nak kahwin tu. Okay, jadi the next one kita kat sini adalah tentang Malakat Mall. Okay, siapa yang tinggal di Cyberjaya atau ada lalu Cyberjaya. Alright, so anda ada Malakat Mall di sana sebenarnya. Malakat Mall ni memang kita telah menjadi pelanggan Quantum Metal dan telah buat partnership bersama Malakat Mall di mana kedai-kedai di situ kita boleh buat transaction untuk membayar guna Quantum Metal. Alright, jadi anda just scan QR code di sana dan anda boleh bayar menggunakan akaun Quantum Metal anda. Sama saja macam sekarang ni bila pergi mana-mana shopping bayar guna QRP. So harap-harap kita boleh expand this even more lah insyaAllah. Selain daripada itu, kita juga ada Dewan Perdagangan Islam Malaysia yang telah join kita around setahun lebih. Okay, dah around setahun setengah dah dia join kita. Dan Perth Mint adalah pengedar eksklusif kita lah. So as I said just now, Perth Mint adalah owned by 100% owned by the government of Western Australia dan telah ditubuhkan pada 20 Jun 1899. Okay, ini adalah contoh point yang ada under Bank of China which is also partner kita. So Bank of China adalah antara bank yang terbesar di dunia. Okay, so kita ada Panda Commemorative Gold Coin di sini. Dan kita ada, inilah Brinks di mana kita ada peti besi kita di Singapura. Tadi kan saya kata daripada LVMA ke Perth Mint pergi duduk dekat dalam Brinks. So Brinks ni sejak tahun 1859 sudah berumur 160 tahun. Okay, so melindungi pemilikan emas kita yang simpan kat dalam tu ada insurance by Lloyds of London. So inilah Lloyds of London. Alright, so kita juga ada memiliki lombong emas sendiri. So pemegang saham terbesar kita adalah Besra Group, INC. Kita ada buat projek di Bau, Sarawak. Nama kawasan tu Bau, DEU Sarawak. So ini adalah partnership kita yang paling latest lah, Besra Group. So ini adalah untuk memastikan yang bekalan emas kita sentiasa mencukupi because that is what makes it Syariah compliant. That is the first factor. Okay, so kalau faktor tu tak tercapai, kalau ia tidak bersandarkan fizikal, then faktor-faktor lain tak payah even check because then it doesn't become Syariah compliant anymore lah. Okay, so untuk siapa-siapa yang tak sure macam mana faktor-faktornya, okay, anda boleh buat bacaan tentang macam mana faktor tentang emas. Okay. So apakah antara pencapaian Quantum Metal yang telah ada setakat ni? So kita ada banyak pencapaian daripada 2017 itself dah ada, 2020 pun ada. Okay, dan kita untuk tahun lepas kita ada dapat dalam bahagian financial services, okay, untuk teknologi yang berdasarkan untuk bagi solusi kepada permasalahan emas fizikal kita, the best financial product, alright, daripada Asia Pacific Enterprise Awards. And paling latest sekali tahun ni, right after kita punya 10th year anniversary, 1 week after that, okay, Datuk Lim ada menerima 10th International Finance Award under Asia Chapter, the most innovative precious metal. Okay, kenapa the most innovative sebenarnya? Sebab this is actually the first one untuk beli emas online, okay, in the world. Alright, so untuk platform kategori pada 3rd Feb 2023. Okay, so itu saja untuk company background. Harap-harap it was short and sweet tapi informative. Okay, sebab sebelum kita do anything, kita nak faham company tu buat apa, siapa yang running company tu. Okay, these are all untuk make sure kita tahu apa yang kita tengah buat. Okay, so saya akan teruskan ke bahagian produk sekarang. So bahagian produk, okay, solusi pemulihan ekonomi. Kenapa sebenarnya Quantum Metal ni mengatakan yang kita memberi solusi pemulihan ekonomi? So untuk kita faham tentang tu, kita kena tahu dulu what is going on currently. Alright, so sebenarnya sekarang kita ada barah inflasi, okay, cancer. Okay, kalau siapa-siapa yang tak familiar dengan inflation, alright, basically kita selalu kata barang makin mahal, semakin lama makin mahal, makin lama makin mahal. So sebenarnya kenapa dia makin mahal? Kenapa kita nampak dia makin mahal? Is actually sebab inflasi meningkat. So bila inflasi meningkat tu adalah sebab apa? Dia ada berkait dengan supply dan demand of barang-barang tersebut lah. Okay, so contohnya apa yang jadi bila inflasi sangat-sangat teruk? Boleh tengok apa yang jadi pada negara Greece.
di mana mereka bankrupt. Boleh juga tengok pada negara Brazil di mana yang tu saya lupa dia bankrupt atau hampir bankrupt tapi sangat-sangat teruk, di mana sampai orang bergaduh-gaduh and ada riot dekat supermarket, sampai macam tu sekali, sampai rakyat tak ada makanan apa semua sebab harga barang sangat-sangat tinggi. A lot of things happen lah basically. Okay, so this is what happen bila ada barang inflasi. Inflasi, the rate, the percentage naik tinggi. Okay, so bila inflasi naik, barang naik. Bila barang naik, kita masalah. Macam mana kita nak selamatkan diri kita ni daripada masalah macam ni? Sebab inflasi duk naik, tapi kita punya gaji tak naik-naik. Gaji kita maintain saja. Kalau naik pun dia tak naik sama dengan inflation rate. That's the problem. Okay, sebab gaji kita masih 5,000 pada hari ini, tahun depan pun masih 5,000 ataupun kalau naik pun mungkin 5,100 tapi harga barang is way more. Dah naik way more. Okay, that is the problem. So macam mana kita nak lindungkan sekarang ni gaji yang kita ada ni, macam mana kita nak lindung daripada dia berkait dengan kanser ni. Okay, so macam mana kita nak kembalikan apa-apa wang hangus yang kita ada. So wang hangus tu apa? Nanti kita akan discuss. Dan aset yang kita ada, macam mana kita nak gandakan? Adakah kita hanya kena terima yang dia akan duduk sebagai 10,000 selama-lamanya? Okay, ataupun kita ada cara untuk daripada 10,000 jadi 10.5, jadi 11, jadi 11.5, jadi 12K. Okay, kita tengok. So apa cabaran kewangan semasa? Okay, so kita ada bebanan kewangan, dah lama kerja tapi tak ada simpanan. Cuba fikir, rasa macam nostalgic je, mesti ada sebut benda tu kat sendiri kan. Aku dah kerja 10 tahun tapi kenapa aku tak ada savings? Mana savings aku pergi? Okay, so ini untuk orang-orang yang buat savings, tapi ada yang tak ada savings ataupun tak tahu buat savings. Okay, di sini kita kena belajar macam mana kita nak ubah kehidupan kita. So nak buat macam mana? So kalau anda tengok di skrin anda, contoh yang kita beri di sini, sewa rumah 700, kereta 700. Kalau anda tengok dekat dalam list ni, list yang ada ni sebenarnya bukan quite optimistic, quite maximize kepada memang benda-benda yang keperluan. Maknanya dia bukannya pergi entertainment sampai RM1,000 sebulan. Dia tak ada. Ataupun pergi shopping baju kurung tak pasal-pasal, walaupun baju kurung banyak dekat rumah, jubah banyak kat rumah, tapi nak juga pergi shopping baju lagi. Okay, so itu adalah luxury. Okay, kalau kita sebenarnya dah cukup baju apa semua tapi beli juga benda tu, itu memang luxury. Tapi kalau ikut dalam list ni, sebenarnya semua dah dalam within needs yang perlu. Gaji bersih 5.4, kos perbelanjaan 4.9. Baki setiap bulan tinggal 500 sahaja. So dengan 500 ni lah baru nak pergi invest ke, beli emas ke, nak beli saham ke, nak simpan dalam bank ke, nak pergi beli perak ke, all this kind of things. Baru 500 tu lah baru nak buat benda tu. So apa yang kita boleh buat? Okay? Kadar inflasi yang tidak menentu pada tahun 2002 dengan $100, okay, boleh dapat 1 troli penuh. Tahun ni 2022 dah sikit-sikit dah, 2044 entah-entah kosong. Entah-entah dengan 100 tu satu produk pun mungkin tak dapat. Sebab kita dah tengok, okay, kita dah tengok apa jadi daripada 2002 sampai sekarang. Belum lagi cerita zaman mak bapak kita atau mak bapak saya, okay, saya umur 29, so mak saya yang umur 60, zaman dia kat sekolah dulu boleh lagi nak dapat mi 5 sen, nasi lemak 5 sen. No way you can get nasi lemak 5 sen sekarang. Itu 10 sen or even 50 sen. 50 sen pun susah nak dapat kan. So sebenarnya nampak yang ni macam kononnya tak boleh jadi. Tapi kalau fikir zaman tu nasi lemak ada 50 sen or 5 cents. Sekarang no way. Memang impossible untuk dapat nasi lemak 5 cents. Okay. So memang benda ni boleh jadi. By 2044 mungkin memang satu troli 100 is nothing already. Okay, so sejarah kenaikan emas. So emas sebenarnya kalau anda buat research kalau anda pergi kaji emas ni pergerakan macam ni, payah kaji dekat website fundamental, pergi kaji emas in general, emas of the world. Okay, anda akan tengok on average emas naik 10% per year. On average. That doesn't mean that dia tak naik more or that doesn't mean that dia tak turun. Ada masa di kat bawah, ada masa di kat atas, tapi on average kita ambil for the past 100 years adalah 10%. So pada tahun 2000 RM35, pada tahun 2010 130 per gram, ni semua harga per gram.
2020 285. Okay, pada hari ini is around RM311 kalau tak silap saya. So tahun 2025 another 2 tahun dah jadi berapa? Okay, so kita nak membandingkan kalau sebenarnya pada tahun 2002 kalau anda ada RM326,478, masa tu anda boleh beli 10.8 kilo emas. Okay, so after 15 years, bila ada beli rumah, rumah tu dah naik jadi 736. Okay, kita kena bandingkan aset dengan aset. So apa yang aset? Property, gold, these are all assets. Anda tak boleh bandingkan kereta dengan emas, kereta dengan rumah, tak boleh. Kereta keluar je dah terus tak ada value. Okay, so kita kena bandingkan aset dengan aset. So bila kita bandingkan one type of asset which is property to another type of asset which is gold, okay, bila dia naik, 326 naik by 126%, dah naik jadi 736. Pada tahun 2017, untuk property dia dah naik 126%. Tapi masa tu dengan 736, hanya boleh dapat 4 kilo emas. Okay, so what does that mean sebenarnya? So emas value dia makin naik sebab tu pada tahun 2017 tu walaupun harga rumah tu dah naik 126%, tapi emas yang dapat bukan bertambah, emasnya berkurang sebab harga emas dah melonjak. Okay, so pada tahun 2017 masa tu harganya 180 per gram dan pada tahun 2002 harganya 36 per gram. Okay, itu bezanya dalam masa 15 tahun. So produk quantum metal ni ada berapa? Kita ada emas fizikal, kita ada GSA gold storage, storage dia simpan, storage maksudnya simpan. Kita ada GAE gold asset enhance, kita nak besarkan, enhance kali 10 dan kali 5. So apa yang 10, apa yang 5 nanti kita cerita. Okay, dan kita ada GCA gold convert account. So convert apa? Tukar. Tukar apa? Lepas ni kita cerita. Alright. So kita nak bandingkan ekosistem Okay, quantum metal ni adalah satu bisnes. Bisnes ni mesti ada untung. Anda nak untung, bisnes pun nak untung, semua orang nak untung, tak ada benda free. Okay, itu hakikat. So, kat mana untung quantum metal ni? Ini adalah the first one, which is quantum metal, upon kita beli emas daripada dia. Okay, masa kita membeli, quantum metal ada dua tempat dapat untung. Masa kita membeli dengan masa kita duduk dengan dia. So, masa kita beli, dia ada markup. So kalau markup dekat luar, okay, kita buat perbandingan dengan luar, markup dekat luar untuk emas 999, okay, kita banding 999. Sebab kita jual 999 kan? So 999, kita kalau banding kat luar, kalau biasanya 10 to 15% kalau kat luar. Okay? Of course ada mungkin yang lebih lower or even higher. Actually most of the time is within this range ataupun higher lah kalau ikut apa yang saya check lah. Okay? GSA which is quantum metal punya storage emas memang 7% fix. Hari apa pun 7% no matter what. So you can go and do all your comparison but no matter what you tahu GSA quantum metal memang 7%. Dia ambil 7%. 7% tu datang daripada mana? Daripada harga dunia tu tambah 7%, itulah markupnya. Itulah yang quantum metal ambil. Okay. So untuk quantum metal ambil untuk apa? Okay, untuk maintain the business, of course, kita provide sistem, kita provide ilmu, kita provide cara macam-macam, kita provide di situ, of course, there's a untung over there. Okay, and then untuk markdown pula, masa kita nak jual. Okay, so tadi markup tu masa kita nak beli daripada dia. Sekarang, lepas 2-3 tahun, kita nak jual sebab kita nak bayar untuk anak kita nak masuk universiti. So, kita nak jual emas tu. Kalau kita jual emas tu kepada market luar, okay, dia akan markdown lagi. Maknanya daripada harga dunia, katakan harga dunia adalah RM300 1 gram. Then dia akan tolak lagi another 10 to 15%. So it will become maybe around 270 per gram. So you ada RM30 difference over there. So itu adalah markdown yang tu dia orang akan ambil RM30 tu. So you akan dapat hanya 270. Okay. Tapi di quantum metal adalah harga spot kita. Harga current kita. Maknanya di quantum metal dia tak ada markdown lagi. Dia memang kalau harga dunia 300 dan dia memang beli pada anda pun 300. Okay. So, apa beza dekat sini dekat luar? Ini adalah practicality-nya lah. So, kalau kat luar 1 gram 250, bila we sell kat sininya 250 tambah dengan 10%. Dia jadi 275. Okay. Bila jual pula jadi 225. So bila anda jual, katakan harga tak naik lagi, tak untung lagi,
tapi anda perlu jual emas tersebut, anda rugi RM50. Tapi kalau dengan quantum metal, disebabkan kita punya markup adalah 7% fix dan kita punya markdown tak ada markdown dekat sini. So bila anda jual, masa benda tu masih tengah rugi lagi, kalau anda jual pun, anda hanya tanggung rugi RM17.50. So bila kita nak jual something out of desperation, of course kita nak jual, kita nak make sure that kita jual at the lowest point of value, right? Kita tanggung rugi yang paling rendah. So in this case, emas pasaran luar, okay, anda akan hilang 50, emas quantum metal hilang 17.5. Okay, so kita punya first product, ini adalah sangat simple, gold storage account, paling simple sekali. Okay, siapa yang pernah beli emas mesti faham. Anda just masuk kedai emas, beli, balik rumah, tunggu sampai dia naik harga. Itulah gold storage account. Bezanya anda buat online, bezanya dekat sini boleh beli serendah RM10. Okay, so dekat sini kita ada sistem kita ada list. QM sell adalah di mana anda beli atau simpan. So quantum metal sell to us. QM sell, sebab tu pakai perkataan QM sell. QM sell to us. QM buy from us. So kita jual pada mereka. QM is buying from us. Okay. Dan kita ada physical withdrawal untuk tebus. Okay, macam saya katakan tadi, boleh nak tebus physical anda. Okay, saya sendiri dah pernah tebus dah. Okay, banyak yang pernah tebus. Okay. Dan juga boleh transfer. Kalau ada contohnya hutang dekat mak RM10, transfer dekat akaun quantum metal mak RM10. Boleh bayar kat dia dalam bentuk emas. Okay. So this one is very straightforward. As I said tadi, masuk, beli emas, balik rumah, tunggu sampai dia naik. Habis cerita. Itu sahaja. Kita nak simpan emas di sini. So bila masa nak pakai produk GSE, contohnya recently kita raya kan. So bila kita raya, anak-anak kita ada dapat duit raya. Ataupun macam saya sendiri, suami saya bagi duit raya dekat saya. Dan saya tak perlukan duit raya tu dalam bentuk cash. So saya fikir daripada aku tak buat apa dengan duit ni, is around katakan RM500. Nak beli GE cost way more, I would rather letak je dalam GSE sebab I tak perlukan cash, so tak nak GCE, so letak dalam GSE. Macam itulah ceritanya, okay. So bila tak perlukan sebagai cash, letakkan dekat dalam GSE. Okay, as low as RM10. So ada lagi tak alasan untuk student-student universiti tak menabung? Untuk anak-anak kita di universiti tak menabung? Bayangkan, kalau hari ni anda start kat universiti, universiti minimum 2 tahun kalau diploma, kalau tak silap saya, kalau degree minimum 3 tahun tu 4 tahun. So bayangkan hari ni pada tahun 2023, bulan Jun masuk RM10 setiap bulan, 10, 10, 10, 10, 10. By the time keluar lepas 3-4 tahun untuk bekerja, dah ada sedikit simpanan untuk start. Untuk sewa rumah ke, untuk makan-makan ke, and whatsoever. So, kalau anak-anak masih tidak menabung, anak-anak di universiti masih tidak menabung, okay, saya wish saya have this GSA masa saya kat universiti dulu. Boleh dah menyimpan kan, tapi masa tu tak ada lagi. So, sekarang untuk anak-anak kita, make sure mereka menabung. Okay, so the second one, kita ada GCA. GCA ni apa? So, GCA ni adalah satu facility, okay, untuk combat, untuk kita lawan dengan wang-wang kita yang selama ni hangus. So dia hangus tu dari segi apa? Dari segi contohnya anda bayar kalun. Okay, saya bayar kalun. Setiap bulan saya bayar kereta saya loan RM500. So RM500 tu apa saya dapat? Saya bayar loan, saya dapat kereta tu lah. Selain daripada kereta tu saya dapat apa-apa tak? Tak. Sebab kereta tu pun tak ada value, value dah jatuh. No way saya boleh jual at the same value, RM10 boleh tak naik. Okay, so tapi bagaimana kalau ada cara untuk saya bayar loan tu, masih bayar lagi loan tu, dapat kereta tu, but at the same time saya dapat juga emas. Bayangkan kalau kereta saya kereta Myvi. Bayangkan kalau orang tu kata, salesperson tu kata, Puan beli kereta ni bayar 500 every month, Puan dapat kereta tapi Puan juga boleh dapat emas. Itulah facility GCA. Okay, untuk semua expenses kita, komitmen kita setiap bulan, okay, setiap bulan komitmen beribu-ribu, nak bayar tuition anak, nak bayar sewa rumah, loan rumah, kereta, nak bayar makan, okay, even kalau anda someone yang memang sangat-sangat jaga duit pun, okay, you must have expenses, paling-paling kurang data setiap bulan, data internet setiap bulan dekat phone, itu paling-paling kurang, okay, impossible untuk tak ada expenses. So apa jadi? So setiap bulan dapat gaji RM5,000.
selama ni dapat gaji 5,000 tu, lepas tu pergi bayar, tinggallah 500 baki. 500 tu lah baru nak buat something. Okay? Tapi sekarang apa yang anda boleh buat? 5,000 tu anda boleh beli emas dahulu. So hari ni adalah hari Isnin. So hari ni saya dapat gaji 5,000. So 5,000 ni saya GCA kan dulu, saya beli emas dalam quantum metal. Okey, menggunakan 5,000 tu, so harga pada hari ini kita katakan RM250 satu gram. Ada yang tengah conteng-conteng kat screen tu, jangan conteng, mesti anak-anak conteng. Okey, so tunai 5,000, okay, saya dapat income 5,000, saya beli emas dahulu. So 5,000 ni bahagikan dengan RM250 iaitu harga hari ini, saya akan dapat 20 gram. Kalau harga hari ni 300, ambil 5,000 bahagi dengan 300. Mesti gram ni kurang. So makin lama harga emas makin naik, makin kurang gram kita dapat. So janganlah melewat-lewatkan pembelian emas anda. Make sure beli masa tengah elok. Okay. So 5,000 bahagi 250, saya akan dapat 20 gram. Okay. Lepas tu 85% daripada 5,000 ni, okay, iaitu 4,250. So 4,250 ni akan masuk balik dalam bank saya insya-Allah pada hari Rabu, Khamis macam tu. Okay, so SOP-nya adalah 4 ke 5 hari bekerja. Tapi so far paling lewat saya dapat 2 hari. Itu paling lewat. Paling awal pagi buat, petang dah dapat. Itu paling awal dapat memang best. Okay, tapi kalau tak ambil maksimum around 2-3 hari lah max. Okay. So hari ni saya buat 5,000 dapat 20 gram. 20 gram tu ada dekat mana? 20 gram tu duduk dekat dalam akaun kita. Okay. 4,250 akan masuk ke bank kita dalam masa 2 hari, 3 hari. Baki 15% tu pergi ke mana? Baki 750 tu adalah menjadi simpanan wajib yang disimpan kat dalam tu. Kenapa disimpan kat dalam tu? Sebab 15% pun ramai, payah sangat orang kita menyimpan. Okay. So, jadi simpanan wajib kat dalam tu, okay, sebagai cakaran 750. Okay. So, setiap tahun kita akan ada fee. Okay, macam saya katakan tadi, quantum metal dapat untung dia daripada mana? Daripada 2 tempat. Masa kita membeli dengan dia dan masa kita tengah duduk dengan dia. So, masa kita tengah duduk dengan dia, kenapa dia charge kita fee 3.5%? Okay. Ada banyak benda nak maintain. Dia kena maintain sistem, okay, nak make sure services kita, nak make sure partnership dengan bank, semua jalan apa semua, duit kita datang daripada bank. Okay, bukannya quantum metal punya account yang hantar duit ke kita, tapi bank yang hantar duit ke kita. Okay, so all these things requires maintenance. Okay, so sebab tu dia charge 3.5% setahun yang bersamaan dengan 0.009% sehari. Okay, kenapa saya mention sehari? Sebab kat sini, walaupun katakan anda jual, contohnya lah anda masuk, anda jual dalam masa 2,5 tahun. Tapi anda dah bayar fee untuk 3 tahun. So apa baki 6 bulan tu apa jadi? Dia akan prorate dan refund balik. Okay, so fee tahunan 3.5%. So kita dah dapat 20 gram, kita biarkan dia kat dalam tu, okay, kita biarkan dia grow selama setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun ikut, okay. Tapi 4,250 kita dah dapat balik untuk kita pergi selesaikan semua komitmen kita. So apa antaranya benda-benda yang anda boleh buat? Gaji, setiap bulan macam saya bagi contoh tadi, gaji dapat 5,000. Komitmen bulanan anda, deposit rumah dan kereta. Contohnya nak bayar deposit rumah mungkin 1 juta, nak bayar deposit 200,000. Sebelum bayar deposit tu, GCA kan dahulu. Okay? Pinjaman, ada dapat any loan. Kalau ada buat bisnes, company overhead sangat mahal. Anybody yang buat bisnes nak bayar stok, nak bayar anda punya staff, nak maintain tempat sewa office, utilities, bill sangat-sangat mahal. Okay? Even ada 100k pun sangat-sangat laju 100k tu boleh habis. Okay? So sebelum spend kat situ, GCA kan dahulu. Pencen, baru pencen, dah dapat duit. EPF contohnya, GCA kan dahulu. Okay? Terlalu ramai yang tak tahu apa nak buat dengan duit. Tak pernah pegang duit 100,000, tiba-tiba pencen dapat duit 100,000. Dalam masa 2-3 bulan habis macam tu sahaja. Okay, terlalu ramai kes yang sebegitu. Sebab itulah setakat ni kerajaan masih tak bagi lagi untuk
kita keluarkan everything daripada EPF. Okay, it is actually quite scary sebab terlalu ramai yang tak tahu macam mana nak pegang duit. Okay, so kita kena make sure kita ada disiplin. Nak pergi travelling, sebelum travel tu, GCA kan dahulu. Nak pergi umrah haji, umrah saja sekarang berapa K? 12K, 15K, 20K or even more. Haji even more, okay? So GCA kan dahulu. So pergi bahagia, pergi haji dengan bahagianya, dengan tahu kat belakang amount untuk pergi haji tu dah ada sebagai aset. Itulah objektif GCA. Objektifnya adalah untuk kita make sure sebelum aku belanja ni dah backup sebagai aset ke belum? Aku nak belanja ni dah backup sebagai aset ke belum? So contohnya besok, katakan saya nak belanja, mungkin saya nak pergi hantar kereta maintenance dekat Puro 2. So akan spend dalam 1,000. 1,000 ni aku dah backup sebagai aset ke belum? Belum lagi. Okay, pergi buat GCA dulu. Lepas tu baru pergi bawa kereta pergi maintenance. Macam tu. Okay. So simulasinya gaji, GSA, GSA dan belanja. So contohnya katakan saya kerja setiap bulan dapat 5,000. Okay, harga emas 250. So setiap bulan saya dapat 20 gram. So saya pun dapat 4,250. Yang ni akan duduk sebagai simpanan wajib. So lepas 3 tahun, kan saya kata tadi setiap tahun on average emas naik 10%. Alright. So after 3 tahun, kalau you ambil 250, you tambah 30% akan jadi 325. So lepas 3 tahun, bila emas dah naik 30%, nilai emas dah jadi 6,500 dan untung kita 2,250. So kita assume that kita boleh buat the same thing with the same price for 12 months. So setahun saja dah dapat kumpul 240 gram. Katakanlah anda kata Safina, I nak buat setahun je, I tak nak buat more than 1 year. So setahun je pun dah dapat 240 grams. Okay, by the end of it, your untung dah 27,000. Okay, so ada yang kata tak ada modal. Okay, tapi bila tak ada modal pun boleh simpan sikit-sikit selama 10 tahun. Kenapa? Okay, sebab GSA kita minimum RM10. GCA kita minimum RM150. Okay, itu minimum dia. Alright. So, apa yang anda boleh peroleh daripada GCA? Okay, setiap bulan ada perbelanjaan bulanan. Okay, boleh backup sebagai emas. Dapat simpanan emas, untung pun boleh dapat in due time. Emas dapat, belanja pun dapat. Komitmen pun settle, tak ada hal. Backup sebagai aset dah settle kat belakang. Alright. So, itu untuk GCA. Okay, produk kedua kita iaitu untuk tukaran. Okay, conversion. Alright. So, yang ketiga sekarang, yang ni adalah Gold Asset Enhance. Okay, kita ada savings. Savings kita tu dah duduk dalam bank 5 tahun. 10,000. Okay, mungkin adalah dia naik sikit 10,090 sen ke, macam tu kan, 10,090 sen ataupun 10,000, maybe naik 10,500 dalam masa 5 tahun. So setahun naik 100 maybe for example lah. Okay, so kita nak gandakan lagi. Kita nak, kalau boleh aku nak naikkan lagi ke 20K or 30K or whatsoever lah. Alright. So apa cara yang kita ada di sini? So Quantum Metal ada satu produk bernama Gold Asset Enhance. So GAE ni ada 2 jenis. Ada GAE 10, ada GAE 5. Okay. So 10 tu maksudnya apa? Maknanya kita beli 1 unit tapi kita dapat 10 unit. Mana datang lagi 9 unit tu? 9 unit tu adalah dapat daripada Quantum Metal sebagai pembiayaan. Okay. Kita dapat financing daripada Quantum Metal. So untuk GAE 10, beli 1 dapat 9. Dan untuk GE 5 beli 1 dapat 5. So apa beza dua ni? Okay, bezanya adalah dari segi modal untuk GE 5 dan juga modal untuk GE 10 berbeza. Daripada segi markup untuk dua-dua pun berbeza juga. Okay, so bila markupnya berbeza menyebabkan waktu untuk menunggu untung pun berbeza. Alright. So adakah perlu top up ataupun perlu jual walaupun tengah rugi ke? Ada tak benda-benda macam tu? Okay? Kita tak ada margin call kat sini. So maknanya kalau katakan tengah rugi pun anda tunggu sahaja sampai dia naik balik. Kenapa boleh macam tu? Sebab kita ada bayar management fees di sini. So tadi untuk GSA yang RM10, yang tu tak ada management fees. Untuk GCA, okay, untuk account conversion tu kita ada management fees setahun, selagi duduk dalam tu akan spend 3.5% setahun. Sama juga dengan GEE, 0.3.5% setahun, dan at the same time kalau terminate less than a year,
or less than whatever time yang you dah bayar, katakan 2 tahun, 3 tahun, whatsoever pun, kalau dia tak menyampai pada waktu tersebut, dia akan prorate dan refund balik baki-baki yang anda tak duduk dalam tu. As simple as that. Okay, so kita tak ada margin call kat sini, kita ada dua jenis. Okay, untung kita dekat Quantum Metal ni, untuk any produk adalah berdasarkan harga emas dunia. Current price, current price, current price. Okay, kita tidak ada menjanjikan apa-apa pun di sini. Alright, so jual atau terminate bila sudah profit. Management fee 3.5% setahun dan tak ada had masa. So macam mana sebenarnya cara dia? So dengan modal satu unit bersamaan dengan $250 yang ni memang fix lah 250. Okay, dan management fee ni pun fix 78.75 bayar in advance untuk GE10. Okay, untuk GE5 dia punya modal satu unit adalah $25. Management fee dia pun varies accordingly, bayar lepas profit. Okay, lain kat situ. Okay, so kalau untuk GE10, anggaran satu unit 1,100 tambah dengan management fee 1,446. Okay, ini of course ikut forex lah. So kalau forex tengah tinggi, of course it can reach 1,500 or even more. Okay, so harga berubah ikut forex rate. Alright, so modal anda adalah untuk satu unit $250. So with this you dapat 4.54 gram. Tapi anda dapat financing. So ini yang membezakan pembiayaan, ini yang membezakan produk ini sebenarnya. So bila buat apa-apa pun dalam emas, okay, siapa yang dah biasa beli emas anda akan faham. Siapa yang tak biasa beli emas, macam saya dulu bila saya first masuk Quantum Metal, saya duk tengok ringgit. Saya duk tengok, oh yang ni aku kena spend 1,000, yang ni aku kena spend 50, yang ni aku kena spend this amount. Okay? Tapi bila saya dah faham macam mana emas bergerak, it's actually all about the gram. Okay, saya rasa klien saya dah menyampah dengan saya cakap macam ni. It's all about the gram, it's all about the gram. You buat apa pun untuk emas, okay, Quantum Metal or anything else. As long as it's emas, it's about berapa gram aku dapat, berapa gram aku dapat, berapa gram aku dapat. Okay, so kat sini dapat 4.54 gram untuk satu unit, tambah dengan financing yang dapat jadi 40.86, so total dapat 45.4 gram. So disebabkan ada financing ni, anda bayangkan modal anda hanya untuk satu unit. Tapi disebabkan ada financing, anda boleh dapat total of 45 gram, 10 kali ganda. Okay, so dengan modal 10,000, kalau dekat kedai emas, okay, beli, kalau pada masa tu harga adalah 250 segram, okay, kalau dekat kedai emas dapat 40 gram, ini kalau modal 10,000 ya. Kalau dekat GE10 modalnya 400, dapat 400 gram. Bila masa jual, okay, jadi 12,000, kalau harga dah naik sebanyak RM50, beza harga dah RM50, so jualnya dah at 300 per gram lah. So kalau kat kedai emas dengan 40 gram tu akan dapat 12,000. Kalau QM punya akan dapat 120. Kenapa 120? Sebab dekat QM punya ada 400 gram. Gram tu yang main peranan. So kalau dekat sini, kalau dekat kedai emas 40, okay, darab dengan RM300 dapat 12,000. Kalau dekat sini 400 darab dengan RM300 dapat RM120,000. Okay, so disebabkan untungnya beza RM50 kat situ, kat sini 2,000 lepas tu dia tolak modal, dan kat sini 20,000 tolak modal 90,000. Okay, so modal sama, beli pada harga yang sama, jual harga yang sama, untung per gram sama, tunggu masa pun sama, tapi untung berbeza iaitu 10 kali ganda. So di Quantum Metal untuk GAE, okay, apa tips untuk buat GAE? Okay, kita lakukan termination apabila profit. Okay, bila profit jangan, bila profit baru buat termination. Jangan tengah rugi pergi buat termination pula, kan? So kalau emas dunia dah naik 1%, emas GE sebenarnya dah naik 10% disebabkan kita ada financing. So kalau GE5 then it's 5, dah naik 5% lah. And same goes to 5 become 50, 10 become 100. Okay, so kat sini tak ada margin call, tak perlu top up, tunggu saja masa sampai dia naik, kena ada holding power dan buying time. So apa maksud holding power dan buying time? So maknanya, contohnya kalau anda ada RM10,000, anda datang Safina, I ada RM10,000 untuk GAE. Boleh beli sekarang ke tak? Okay, saya akan cakap RM10,000 tu splitkan. Okay, sekarang beli 2 unit, nanti jatuh sikit beli lagi 2 unit, jatuh lagi beli lagi 2 unit. Okay, itu kita akan tengok berdasarkan current
status lah. Okay, so kita memang ada tim yang sangat besar yang melakukan research untuk pattern. Okay, goal pattern. Goal ni sebenarnya ada pattern. Ni kalau interested, sila masuk kelas hari Khamis. Setiap Khamis memang kita ada kelas teknikal. Macam mana sebenarnya kita baca pergerakan harga emas. Okay, macam mana kita boleh tahu dia akan naik atau turun. But of course, at the end of the day adalah prediction. Kita tak ada menjanjikan that, oh guarantee Rabu ni kita akan dapat untung. No, there's no such thing. Okay, kita mengikut prediction. Okay, sebab tu kita nak make sure ada holding power. Sebab kadang-kadang mungkin kita predict dia akan jatuh sampai tahap ni, tiba-tiba dia jatuh lagi ke bawah. So that's why kita akan make sure that kita 10,000 tu, kalau boleh beli 10 unit, maknanya kita bahagikan. Okay, 2 unit sekarang, 2 unit lagi, 2 unit lagi, 2 unit lagi. Alright, so itu adalah holding power dan buying time. Okay. Untung lebih cepat bila 10 kali ganda berbanding daripada kedai emas. Kalau katakan anda pergi kedai emas, lepas tu anda nak make sure anda dapat untung 100%. So if you buy at 250 untuk dapat 100%, that means you have to tunggu sampai dia jadi 500 per gram. Okay, double. Tapi kat quantum metal disebabkan kita ada kali 10 financing, so you tak perlu tunggu sampai harga dia jadi double. Okay, you hanya ambil RM250 tambah dengan 10% jadi 275. Dan 10% ni dah untung 100% sebenarnya. Okay, macam saya katakan tadi, kalau harga dunia naik 1%, maknanya GAE 10 dah untung 10%. Kalau harga dunia naik 10%, maknanya GAE 10 dah untung 100%. Okay, so untung kat sini sama, 10,000 dan 10,000. Tapi berapa lama nak tunggu untuk RM250 per gram ni jadi 500? Okay, tahun lepas 250 per gram, sekarang baru 311. So kalau anda nak tunggu sampai 500, mungkin kena tunggu lagi 2, 3, 4 tahun. Okay, tapi kalau kat sini, kita dari 250 tunggu sampai 275 sahaja, which means that kalau you bandingkan daripada tahun lepas ke tahun ni, by this time dah untung more than 100% actually. Alright, so testimoni GE kita, macam-macam testimoni kita ada di sini. So contohnya yang ni, klien ni dia beli 5 Mac 2021 dengan modal 250, so dia beli 1 unit lah. Dan dia dapat terminate 1 Jun dalam masa 88 hari. Profit dia 99.3%. So adakah profit memang sentiasa this amount? Tidak. Okay, profit ada macam-macam. 31%, ada 85%, ada 36%, ada 63%, ada even 10%, ada less than 10% pun ada ikut. Okay, so ada orang yang 10% pun dia dah bahagia dah. Ada orang dia willing nak tunggu sampai 50%. Kita tengok pattern pada masa tersebut. So contohnya, ada klien saya akan datang tanya, Safina, okay, hari ni memang harga dah naik tapi ada possibility tak untuk naik lagi? Saya akan tengoklah kalau kajiannya menunjukkan ada possibility untuk naik, saya akan bagi tahu klien saya ada possibility naik. Kalau nak tunggu boleh tunggu, kalau tak boleh terminate dah sebab hari ni pun dah dapat untung. So kes-kes macam ni lah yang boleh menjadikan mungkin hari ni punya untung 10%. Tapi kalau tunggu mungkin dalam masa seminggu dua tiba-tiba dia naik lagi, memang ikut prediction kita mungkin dia boleh naik lagi, tak sampai ceiling lagi. So boleh jadi 50% pula contohnya lah. Okay, so itu yang maksudnya kenapa percentage-nya vary. Kenapa saya explain bahagian ni sebab ada yang tanya, untungnya boleh dapat berapa banyak. Okay, dia ikut masa, ikut ekonomi, dia tak ada perjanjian memang guarantee RM100. No, tak ada, no such thing. Kita ikut pada masa tu macam mana. Okay. So macam-macam anda boleh nampak kat sini 48%, 31%. Okay. Pada tahun 2020, inilah the amount of times yang boleh beli dan jual GE. Okay, 14 kali. Tahun 2021 pula dapat dalam 12 kali. Okay, untuk tahun ni 2023, tahun ni saja kami dah membeli, saya tak sure saya dah lost count dah berapa kali kami membeli. Untung pun dah berkali-kali juga. Okay, sebab tahun ni memang meroket disebabkan ada bank collapse. Okay. Bank collapse apa? Siapa yang ada ikut cerita dekat Silicon Valley ada bank collapse, itu yang menyebabkan ekonomi dekat US kucak-kacir. Bila USD tengah naik turun macam tu, emas goes up and down also. Okay. So QM adalah untuk siapa? Untuk semua golongan. Okay. Kalau anda pelajar, boleh. Kita ada amount yang sesuai dengan pelajar. Saya sendiri ada klien 2-3 orang yang students. Okay, anda businessman, even more sebab you lagi ada banyak komitmen, lagi banyak perbelanjaan you. Anda suri rumah, yes, of course you can.
Okay, boleh buat business out of this. Okay, boleh dapat income daripada quantum metal, boleh duduk rumah dan masih dapat income daripada quantum metal. Anda adalah pekerja, pencen, semua boleh. So sebab tu kita kata untuk semua golongan. Okay, so rumusannya adalah GSE adalah akaun simpanan, tukarkan tunai kepada emas. GCE adalah kembalikan wang hangus anda. Okay, gold convert account yang tu yang 85% tadi tu. Dan sorry. Dan JE adalah untuk kita gandakan aset kita. So, apa cadangan yang kita boleh berilah pada siapa-siapa yang ada savings, ada cash, ASB, tabung haji, whatsoever lah. So, contohnya lah, ada duit dalam tabung haji. Duit dalam tabung haji ada dalam 150,000. So, apa yang boleh buat dengan 150,000 tu? Adakah semua nak gedebung masuk dalam quantum metal? Okay? So, cadangan yang kita ada adalah, ini cadangan pertama, 150,000 tu boleh keluarkan dan splitkan kepada dua. So the first one adalah split untuk GCA sebanyak 135,000 dan bakinya kita simpan modal untuk 10 unit which is around 15,000 di sini. Okay, so 15,000 letak untuk beli GA10 dan 135,000 letak untuk beli GCA. So buat GCA, hari ni buat GCA 135,000, so akan dapat around 542 grams. Yang ni kalau ikut harga masa tu lah 250, hari ni dah 300 harga gram ni kurang lah. Okay, so from 85% out of 135,000 you akan dapat 115,000. So apa nak buat 115,000 ni? Pergi letak balik dekat dalam tabung haji. So anda dapat grow 115,000 dalam tabung haji kalau nak pakai untuk pergi haji apa semua. Tapi at the same time you dah backup that same amount of money, you dah backup dekat quantum metal sebagai emas, dah dapat 500 grams. Okay, so baki 15,000 pergi buat pergi beli GE10. Okay, make sure beli pada harga-harga yang berbeza. Okay, sebab kita nak ada holding power. Okay, so simpanan kat sini 115,000, GCA ada 542 gram, GAE pula ada 440 gram. Jumlah aset kat sini 360,000. Dan dekat sini pula adalah cara yang lain, iaitu kita GCA kan fully 150,000. Tadi kita GCA 135 dan kita GE 15. Kat sini pula kita GCA full 150 dan daripada sini ni yang kita tarik keluar 15 bawa ke GE. Okey, ada dua cara, dia sebenarnya mengikut kepada kemampuan masing-masing. Jadi kalau anda tanya, Safina, yang mana cara yang lebih elok? Kena tengok sebenarnya, saya kena duduk dengan anda dan tengok apa objektif anda, apa kemampuan anda, ada lagi tak duit yang lain ke, apa ke whatsoever, baru saya boleh tahu, baru saya boleh cadangkan which one yang lebih optimize untuk situasi anda. Okay, so kalau dekat sini, buat 150,000 GCA, dapat around 600 gram, 15,000 ambil bawa diletak kat GE. Okay. Lepas tu yang kat sini 113,000 baki pergi simpan balik dekat tabung haji ataupun nak simpan dekat ASB ataupun kalau tak nak boleh simpan dalam GSA kita. Okay. Dan jadi kat jumlah aset kat sini berbezalah dengan yang tadi tu. Okay, so kat sini kita ada tunjuk perbandingan projection selama 5 tahun. Kalau anda ada 10,000, apa projection ni untuk tempat-tempat lain lah. So kita simpanan tetap plus minus akan dapat 3% kalau sebagai savings, right? So kalau 10,000 in the next 5 years it will become 11,593. So ada increment of around 1,500, 1,600 lah basically dekat sini. So maknanya anda ada 10,000 simpan selama 5 tahun naik RM1,600. Itu saja. Okay. Instrumen lain mungkin dapat naik sebanyak around 2,000 kat sini. Kalau emas pasaran luar dapat naik sebagai 6,000 atau kalau buat GE10 boleh naik up to 50,000. Ini bukan guaranteed 50,000, tidak. Tapi potential memang definitely ada. Kalau tak percaya boleh cuba. Okay. So itu saja setakat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Puan Safina, speaker yang hebat ni. Speaker yang hebat, ilmu yang banyak, pengalaman yang banyak walaupun baru berumur 29 tahun. InsyaAllah ini next merchant ni. Dah layak dah tu next merchant insyaAllah. Okay. Thank you. Saya ni rasa kerdil bila dengar orang buat presentation ni. Sebab kita ni tak ada apa-apa lah sebenarnya.
Okay, saya bermula quantum metal ni somewhere mid of Julai 2021. Okay, mid of Julai 2021. Jadi yang uniknya saya join quantum metal ni bukan kerana orang promote dekat saya tau. One of our siblings ni dia bekerja di bank dan kebetulan portfolio yang baru dia pegang oleh beliau adalah portfolio emas. Okay, dia kena berjual produk emas. So one day dia offer, bang nak beli emas tak? Dia cakap. By the way dia kerja dengan Affinbank. So, okay, saya kata tell me about it. So bila kita cerita dekat dia pun ceritalah sedikit sebanyak. Tapi I did not know, tak faham apa yang dia cakap pasal emas ni. Sebab background saya adalah orang teknikal. So by paper saya ni engineer pencen lah, Okay. Seorang jurutera. Jadi pasal networking, pasal financial ni saya memang buta lah. Yang saya tahu 26 hari bulan saya cucuk, duit ada. 26 hari bulan saya cucuk, ada gaji. Sehinggalah saya left the company, started my own business pada 2011-2012 macam tu. Okay, jadi macam-macam lah kita buat. I started my own business, buat project management consultation dan banyaklah cerita-ceritanya. Tapi berjumpanya saya dengan quantum metal pada Julai 2021 tu adalah yang di-trigger oleh adik saya tadi yang kerja dengan bank tadi. Sebab sebab masa tu pasal PKP. Bila masa PKP kita mulalah banyaklah kita fikir benda-benda yang macam this Armageddon, Imam Mahdi nak datang, macam is this benda-benda yang Allah hantar signal untuk kita bersedia kan. Sebab kita tak boleh keluar, kita tak boleh bekerja, almost kita dah hilang segala-galanya. Hanya kita bertaut kepada Dia yang satu yang di atas dan juga keluarga kita yang berada di rumah yang sama masa tu. Jadi I started to Google cari pasal emas punya produk. Terjumpa emas punya produk, jadi saya terdampak pasal quantum metal. Bila quantum metal, then I study the product. So 1 malam, 2 malam saya tak dapat tidur. Sebab masa kita macam something yang attract me pasal quantum metal because of the product tadi. Jadi saya tak dapat tidur, saya study sampai 2 malam, 3 malam. Jadi saya dah faham. Jadi saya jenis yang suka, saya tak suka orang cakap, bukan tak suka, apa orang cakap pasal sesuatu platform ataupun sesuatu apa-apa yang idea baru ni, saya suka dengar dulu. Saya letak tepi, and then I go against the odd. Go against the odd bermaksud, apa yang dia tak beritahu aku. Kita cari flaw. Kita cari apa kelemahan platform ni. Contoh, platform quantum metal. So, bila kita dah faham structure dia kurang lebih, so I cari siapa yang can sponsor me to join quantum metal. So, I just Google balik. Cari dekat TikTok kan. Terjumpalah brother Zaidi Azrin. Zaidi Azrin is very professional, very knowledgeable, someone yang we can always refer to and dia very responsive. Itu very penting. Pada saya, di quantum metal ni nak berjaya, you must have a good leader. You kena cari orang yang boleh bimbing you. Orang yang boleh guide you. The right way. Ramai sekarang ni banyak sifu-sifu, semua nama sifu. Tapi kalau kita tengok konten-kontennya, kita tengok apa experience-nya, ada yang kurang tepat. Dan yang paling penting dia ni yang kita bertaut ni, yang kita cari coach ni, orang yang boleh membantu kita pada masa tu, bukan esok. Contoh, kita nak pukul 12:01 tengah malam. Dia jawab pukul 12:01. Pukul 1 pagi, dia jawab pukul 1 pagi. That's why I chose Zaidi. Ada 2-3 kandidat pada masa tu, tapi somehow Zaidi was quite responsive and dia punya jawapan tadi make sense to me. Sebab saya seorang jurutera, saya suka fakta dan fakta yang boleh dibuktikan dengan number. Dengan numbers. Jadi saya ni, contoh produk GCA, dua beradik, we are talking about dua beradik, GCA dan GAE. Dua beradik GCA dan GAE, kalau orang yang dah biasa dengan pelaburan emas kan, walaupun 20 tahun sekalipun,
Kalau mereka tak turunkan ego mereka untuk fahamkan produk quantum mechanics, mereka takkan faham. They'll never get it. That's why kita dapat macam-macam ajaran susah dekat luar sana yang hentam quantum mechanics, tapi mereka sendiri tak pernah go down and cuba belajar apa ekosistem yang ditawarkan oleh quantum mechanics yang jadi viral, so many people joining, beribu satu hari yang join kan. Itu yang kesilapan. Jadi paling penting di quantum mechanics adalah ilmu. Mau tak mau ilmu. Saya percaya ada dalam almost 200 orang dalam ni. Saya macam ni lah dulu. Bermula dengan macam ni dulu. Saya bermula hari Selasa, setiap kali kelas saya belajar, saya join. Saya tengok kan. Kadang-kadang kita dah faham tau. You join kelas bukan kerana you tak faham tau. You join kelas because macam you perlu beradab dengan ilmu kerana you tak faham sepenuhnya lagi. Because bila you join kelas, dia bukan hanya bercerita pasal GSA, GCA, GAE saja tau. Ada ilmu-ilmu lain yang Allah akan jentikkan kepada kita by listening to what speaker has to say. Sebab speaker kita ramai kan, ada yang pengalaman macam tu, macam-macam pengalaman kita ada. Jadi bermula dengan macam tuan-tuan ni yang banyak soalan, tapi saya tak banyak tanya dalam grup ni. Saya banyak soalan yang saya ada saya kumpulkan, saya cuba carikan dulu. Bila saya tak dapat cari, baru saya refer kepada saya punya upline, which is Zaidi. Macam tu. Jadi apabila kita mencari ilmu ni, dia tak sama macam kita dapat ilmu. Kita cari ilmu, kita usaha, kita akan sampai ke sini sampai bila-bila. Itulah saya. Okay? Jadi, saya bermula dengan keluarga saya dulu. Saya tak capai orang jauh-jauh. Saya bermula dengan keluarga saya, isteri saya dan adik-beradik dulu. Adik-beradik saya ni, Biras, Ipa Dwai ni, dia orang ni sangat, dia punya pemikiran luar biasa sikit. Dia ada critical thinking. Benda-benda yang orang tak tanya, dia tanya. Sebab dia risau kan. Sebab sekarang di luar sana banyak platform-platform yang menawarkan, yang meletakkan emas di depan, tapi di belakang penuh dengan tipu daya. Ramai orang-orang kita terkena, especially orang kita ni memang minat dengan ROI. Dia dengar, letak hari ni RM1, esok dapat RM1. Memang akan beribu orang akan masuk. Orang kita macam kelemahan kita. Kita nak fast return. Tapi tanpa kita nak selidik dulu. Okay? Jadi apabila kita tidak selidik, kita dahlah sesat, kita akan menyesatkan orang lain. Itu yang penting. Okay? Jadi masa PKP tu, sebab kita tak ke mana-mana, kelebihan kita tak ke mana-mana ni, kita banyak spend masa dengan gadget. So daripada kita buat benda yang tak apa-apa, so what I did last time, kita study. Antara yang every class kita attend, Lepas tu yang paling penting tadi, tak payah kita bermula dengan orang jauh-jauh. So apa saya buat sebenarnya? Kita dah jumpa, you periksa, you kenal, you buat, you bagi tahu. Ada 5. Kita jumpa, kita periksa, kita buat due diligence dulu. Dan bila kita dah buat, kita jumpa, kita kenal. Bila kita dah kenal, apa kita buat? Kita buat. Betul tak RM10 ni beli ada emas? Kenapa beli RM10 jadi RM9? Kita kena faham, ada spread. Kalau kita tak faham, macam mana kita nak explain pada orang? Okay? Lepas tu, bila kita dah buat, think, betul lah platform ni. So what do? You bagi tahu. You bisik-bisik orang yang terdekat you dulu. Walaupun pada mulanya, yes, akan ada tentangan sebab benda baru. Benda baru ni sentiasa orang akan ada tentangan. Dan dia tak faham, dia banyak soalan. Sebab tu lepas tu, saya pastikan, saya faham dulu. Saya faham dulu the product, the ecosystem. Saya faham dulu macam mana pengiraannya, macam mana quantum mechanics makes money, macam mana kita makes money, macam mana 10 kali ganda, macam mana 5 kali ganda, macam mana 6.67 kali ganda, macam mana 11 kali ganda. Semua kita kena tahu tu. Macam mana nak tahu? Datang kelas macam ni. Dan bertanya soalan. Okay? Jadi, saya bermula sama juga masa tuan-tuan. Okay? Kita kena faham, di quantum mechanics ada 2 potensi income yang kita boleh buat. Pertama, sebagai investor. Siapa investor? Saya investor. Semua dalam ni semua orang investor. Investor ni siapa? Orang yang daftar dengan quantum mechanics. So dia ada access tu
all three facility yang ditawarkan oleh Kuantum Matter, GSA, GCA dan GAE. Okay. Satu lagi yang orang terlepas pandang ataupun malas nak faham ataupun tak peduli nak faham, iaitu becoming consultant. Macam investor ni, investor apa dia buat? Dia ada modal, dia beli GSA, dia buat GCA, nak lindungi belanjangan dia buat GCA, nak gandakan aset dia buat GE. Tapi kita, dalam becoming investor ni, kita membeli emas, kita tak untung hari-hari. Kita tak untung setiap bulan, tidak ada garanti. Jadi sementara kita menunggu keuntungan tadi, why don't you grab jadi consultant? Kenapa consultant? Sebab 7%. 7% license yang kita nak ambil dulu. Sebab from dealer, you dapat 7%. Sehingga sampai sini macam dapat 20%. 7 to 20%. Which is tinggi tuan-puan. Sangat-sangat tinggi. Jadi, consultant ni sama juga macam investor. Dia invest. Dia ada modal untuk GA10, dia beli GA10. Dia apabila gaji, dia buat GC every time. Saya pastikan semua pembelanjaan saya, nak balik kampung ke, nak makan nasi ke, nak bagi duit kepada orang tua ke, nak ke mana-mana sahaja, nak berjumpa klien ke, semuanya datang daripada yang kita kata 85% tadi. Ataupun to be exact 91% tadi. Daripada situ. Jadi, bayangkan kita makan nasi, makan macam mana, emas bertambah. Kita bayar kereta, emas bertambah. Nampak tak? So, konsep dua beradik mesti pegang betul-betul. GCA dengan GAE ni tadi. Sangat-sangat penting. Okay? Jadi, bermulanya saya dengan rangkaian kecil saya tadi, dengan adik-beradik dulu tadi, saya manage to become a dealer dalam masa 6 hari. Macam itulah. 6 hari. Kebetulan masa tu, memang kita, bekas emas ni, dia sangat luar biasa. Kalau kaji betul-betul, kita dalam bisnes apa ni? Kita dalam bisnes emas. Ada tak hadis-hadis yang dikaitkan dengan emas? Ada. Satu hadis mengatakan, di akhir zaman nanti, tidak ada yang lebih berharga kecuali emas dan perak. Walaupun hadis ni berstatus hadis dhaif, tapi kita boleh buat jadikannya sebagai panduan. Jadi kalau emas ni kekal relevan sepanjang zaman sehingga akhir zaman, bermaksud apa? Bermaksud bisnes ni pun akan kekal sehingga akhir zaman. Tinggal lagi kita kena check and balance. Siapa Quantum Matter ni? Kita kena kaji. So I did my research. I call Bank Negara. Pertama sekali saya buat, saya pergi Bank Negara punya watch list. Dan you pergi go through, you tengok ada tak nama Quantum Metals yang berhad dekat situ. Tak ada. So what did I do? I email Isra, pada Masjid Isra. Then I even talk to Bringstone. I call Bring Singapore. Bring Singapore, they divert me to Bring PJ, office dia, Mr. Raj. I talk to him almost about 20 minutes macam tu. Until I feel comfortable. Oh, okay, now I understand. Apa fungsi Brings? Macam mana, how does Lloyds London cover kita punya pembelian tadi. Okay? Jadi, dalam apa-apa sekalipun kita nak buat, pada saya ilmu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Jangan rasa puas, jangan muak, jangan rasa dah faham, aku tak nak dengar. Walaupun kita dah faham, saya sekalipun kadang-kadang saya ada join kelas, kita dengar je. Sebab kadang-kadang benda yang kita dah dengar tau, tetapi Allah akan bagi kita satu benda yang lain tau. Dia akan jentik, oh kita nak buat macam ni. Dia bagi idea yang lain. Itu saya lah. Dia bukan kita dengar exactly apa yang dia beritahu dalam speaker bagi tahu, tidak. Dia bagi kita sesuatu, tapi Allah jentikkan benda lain kepada kita. Yang mana bagi kita berfikir. Dia macam tu. Okay. Seminggu jadi dealer. So, bila saya dah jadi dealer, sebab dapat 7% license tadi, 7% override tadi, oh, this is good. So, masa tu kita tak faham lagi pasal consultant atau pasal reseller program. Then, I study reseller program. Bila dah study reseller program, then, masa tu selepas jadi dealer tadi, then only saya faham bagaimana perjalanan sebagai seorang consultant. Bagaimana Puan Mazni, dia punya income Masya Allah, dia saja yang boleh share.
And yang atas-atas lagi punya income, Masya Allah. Jadi kalau orang cerita pasal income di quantum meter, semua orang tak percaya. Tapi benda yang berlaku. Benda yang berlaku. Sebab dia punya overriding itu tadi memang sangat-sangat luar biasa. Sehingga kan saya bertanya pada diri saya, okay, now, mampu ke tidak quantum meter nak bagi this much kepada konsultan ni tadi? Dia analogi yang simple. Contoh, JE10 adalah 10 kali ganda kan, 3% spread. 3% spread bermaksud 30% lah. 30%. Jadi masa pembelian klien tadi, kita beli, saya beli, tuan-tuan beli, satu unit JE10, quantum meter dah untung 30%. Daripada mana? Daripada spread tadi. Sebab spread 3%, darab 10 kali ganda, 30%. 30% daripada mana? $250. Jadi dia ada $75, $250. Daripada $75 tadi, mampu ke tidak quantum meter bagi $50? Saya di bisnes, terjualnya pen ni, contoh ni pen, terjualnya pen ni, tak nampak. Nampak tak? Terjual pen ni, untung saya RM75. Ada tak masalah kepada saya kalau saya nak bagi kepada saya punya staff RM50? Sebab dia orang yang buat kerja. Tak ada kan? Jadi kita kena study the payment structure dekat quantum meter. So apabila tidak berlaku overpay ataupun underpay, then the company is good. Sebab affiliate di quantum meter ni sangat-sangat luar biasa. You can ask anybody yang dah merasainya, memang sangat-sangat besar. Jadi apabila you become dealer, I'm sure ramai yang dah jadi dealer ni atau belum jadi dealer, cepat-cepat jadi dealer. Grab cepat-cepat jadi introducer. Kenapa kena cepat-cepat jadi introducer? Sebab untuk dapatkan emas percuma. Untuk apa? Untuk dapatkan emas. Belikan satu unit JE kali 10, satu unit, ataupun JE kali 5, 3 unit. You become introducer, then you can start earning your free gold setiap kali kita membeli. Sebab tu saya cakap, kalau nak beli fizikal, nak ambil fizikal dekat quantum meter, kami ambil percuma aja. Kami tak beli gold fizikal. Cuma daripada mana? Daripada tadi 2%, 7%, 14%, 20% tadi. Daripada sini. Okay? Now, bila you jadi dealer, you kena nampak dah. Because to become a merchant, you kena ada 25 orang dealer direct under you dan 5 DD. Because what you need to do, you kena sponsor ataupun you kena recruit ataupun you kena cari orang 30 yang pasti bekerja. Jadi you tak boleh ambil seorang tu 10 orang confirm bekerja. Tak mungkin. So what I do, I hire as many as I can. Melalui apa? Melalui meeting offline dan juga I buat Google Ads. Kita buat, kita set RM5, RM10 satu hari, sebulan kita bayar 300, sebulan mungkin ada 5-10 orang akan masuk. InsyaAllah ada dari situ. So my clients 70%, 80% macam tu datang daripada orang yang saya tak kenal pun. Malah tak pernah jumpa saya sehingga sekarang sekalipun. Ada yang tak pernah jumpa dalam kami punya group. Jadi you kena ada dalam mapping dalam kepala you ni, ini 30 orang ni. 5 orang jadi dealer, you ada lagi 25. You fokus pada 25 orang ni. Macam tu. So every day you kena map out, okay, ini nak jumpa minum kopi petang ni. Dia macam ni. Kalau you nak jadi macam, that's what I do. Tapi of course, adakah ianya selancar air di sungai? Oh tidak. Kita ni macam roda kan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita rajin, kadang kita malas. Kadang kita rasa malas nak buat hari ni, malas nak buat apa-apa. Yang best di quantum meter, you malas ke, you rajin ke, you nak tidur satu hari apa, ada orang yang buat quantum meter. Ada yang making money di quantum meter. Tapi kita boleh berada dalam keadaan macam tu, tapi kita kena cepat-cepat bangun. Jangan jadi flat tire. Flat tire bila dah tire tu dah flat, kalau kita kebetulan berada di bawah, kita berada di bawah selama-lamanya. Kita kena cepat-cepat bangkit. Ada tak rejection? Ada. Daripada kawan-kawan, saudara mara, ada. Apa soalan yang ditanya, semua soalan kita jawab sekalipun, dia pasti ada soalan
A, B, C, D, E, F, G. Sampai Z, dia patah balik pada A. Pun ada. Tidak ada masalah. Kita be professional as we can, jawab apa yang kita tak tahu. Yang kita tak tahu, jawab apa yang kita tahu. Yang kita tak tahu, jangan kita sembrono jawab. Sebab itu akan reflect kita punya professionalism kita. Reflect kita punya knowledge kita. Reflect kita punya competency level kita. Jadi kita kena be careful on that. That's why kita kena belajar. Ilmu memang penting. Orang kaya ada juta-juta, dia tak semestinya berjaya. Esok dia boleh kena tipu. Datang seorang mamak ni berkopiah, baik berjubah, cakap sugar coating sikit, sweet talk. Esok dia punya duit 5 juta habis. Kena sapu. Sebab kena tipu. Tapi orang yang ada RM5,000, orang yang ada RM5,000, sahabat baik saya, sudah grow RM5,000 ni kepada RM800,000. RM900,000, almost RM1 juta sekarang. Dalam masa 2 tahun. Macam mana dia buat? Adakah RM5,000 grow kepada RM1 juta menggunakan JE10? Tidak. So dia menggunakan produk, dia menggunakan apa? Dia gunakan platform consultant, reseller punya program. So dia become a dealer, dia grab 7% license tadi. 7% license ni tuan-tuan besar tuan-tuan. Dengan 7% license ni tadi, you can do many things. Ada tak dealer, dealer especially bergaji kosong? Ada. Ibaratnya macam ni. Kita ada kedai emas tau. Kita ada 200 kedai emas online. Atau tak online, physical kedai emas. Tapi semuanya kita tutup. Ada jualan tak? Tak ada. Jadi kita perlu ada kedai emas tadi, kita buka kedai emas kita. Sebab di Kuantan Metal ni tak susah tau. Satu benda yang saya selalu buat, jangan kita menjual emas. Di Kuantan Metal, kita tidak jual emas. Kita bantu orang. Kita provide solutions. Kalau kita jumpa kawan, kau nak beli emas dengan aku, dia orang lagi, confirm. Sebab bila kita nak jual, kau nak beli aja, mesti dipikir duit aku akan habis dengan mamak ni. Jangan mulakan discussion kita ataupun meeting kita dengan kau nak beli emas dengan aku tak? Emas aku murah atau spread aku rendah. Orang tak faham apa itu spread. Jangan jual emas. Kita bantu dia. Kita bantu dia bagaimana kita bantu diri kita. Macam mana kita nak tahu diri kita terbantu? Kita tunjuklah sedikit sebanyak testimoni kita sendiri tadi. Kalau kita belum ada testimoni sendiri, kita guna testimoni yang memang dah banyak yang grup bagi. Pun boleh, tidak ada masalah. Okay? Jadi, jangan lupa circle yang dekat-dekat kita tadi. Sebab sakit hati tak? Ataupun terasa terkesan terkilan tak? Bila kita tahu adik-beradik kita tadi join dengan orang lain. Pasangan kita join dengan orang lain. Kenapa? Kita keep quiet. Kita tutup mulut kita, terzip habis. Sedangkan kita tahu benda ni bagus. Kalau kita tak tahu, kita tak pasti, buat, periksa, buat due diligence. Sekarang senang kan? Di hujung jari saja, buat due diligence. Sehingga anda faham dan yakin. Tak yakin, cari keyakinan. Macam mana nak yakin? Tapi kalau macam mana kita nak berjaya, kalau macam mana kita nak convince orang, kalau kita sendiri goyang, tak berapa faham. Kita pun tak berapa pasti. Adakah kita akan dapat tahu semua jawapan yang boleh ditanya? Tak maksudnya. As we go along, day in, day out, week in, week out, kita akan belajar daripada soalan-soalan yang ditanya kepada kita. Soalan ni aku kantoi lah, aku tak faham lah. Dan you Google, cari jawapan dia. Macam mana nak jawab soalan ni? Jangan kita nak tunggu kita nak a complete consultant, baru kita nak berjalan. Salah. Pada saya lah. Tak salah sebenarnya, tapi kita terlambat. Orang dah sampai Singapura, kita baru naik basikal. Nak bermula daripada mana? Daripada Johor. Daripada sebelah utara sana. Macam tu. Okay? Apa lagi saya nak share kat sini? Okay, satu lagi. When you become a consultant, you jangan kejar sales pada saya. Okay? Or at least bukan macam tu. You jangan nampak you kejar sales. Macam tu. Okay? We do not practice hard selling. Okay? Belilah. Kalau kita sendiri tak sanggup membeli pada harga tersebut, jangan kita advise klien kita untuk membeli. Jangan kita advise
business partners kita untuk membeli. Semata-mata kerana kita nak komisen. Pada saya itu tak, pada saya saya tak berpegang pada itu. Sebab apa? Rezeki itu datang daripada mana? Daripada atas. Dan kalau kita buat benda ni consistently, secara sejujur yang mungkin, to the best of your knowledge, kan? Then insya-Allah benda tu akan datang dengan sendiri. Jangan risau. Saya pun pada mula saya bermula, saya pun terkejut dengan apa yang saya dapat sebenarnya. Okay? Saya pun terkejut dengan apa yang saya dapat. Saya sebelum ni pun pernah bekerja di beberapa sektor, kan? Dan income tidaklah kaya, tidaklah besar, tapi more than average people. Dan saya tak pernah imagine joining content meter ni memberi saya satu paradigm shift yang sangat luar biasa. Saya sendiri pun rasa, oh my goodness. Especially bila saya sit down, saya buat calculation, kita buat simulation untuk GCA, untuk JE10, memang sangat-sangat luar biasa. You fahamkan betul-betul, you tengok dia punya macam mana how dia punya the beauty of GCA punya calculation tadi, JE10 punya calculation tadi. You pusing macam-macam mana you boleh compound, you gandakan you punya asset. Macam mana you boleh backup you punya expenses tadi. Yang mana tak ada ditawarkan di mana-mana platform sekalipun. So ini sebab tu di Quantum Meter dia tak susah tau. Kenapa dia tak susah? Sebab the product dekat Quantum Meter senang jual. The product Quantum Meter sendiri yang luar biasa. Bukan kita yang luar biasa. Cuma kita perlu ambil sedikit kesungguhan dan ambilkan sedikit kefahaman, then you can just bawa satu kertas then you can go all over untuk spread the good words about Quantum Meter. Okay. Saya tak ada prepare slide apa-apa sebab last minute punya arrangement. I nak banyak juga kalau nak share dengan tuan-puan, tapi dari segi perjalanan saya macam tu. Daripada saya become a dealer, saya pergi naik DD dalam sebulan lebih macam tu. Masa tu semangat kan. Lepas tu to become merchant tadi, dia bukan susah tau. Dia perlukan consistent dan believe in yourself. Jadi kadang-kadang kita banyak di social media pun tak bagus juga. Kenapa? Sebab kalau you easily affected by other people's comment, then don't. Kalau you mantap, you ni, then you akan terus. Saya banyak offline pun banyak. Online pun tak, saya tak ada TikTok, belum start, baru bermula. Saya ada FB yang saya malas mungkin 1-2 hari sekali posting. Instagram tak ada. Cuma apa yang saya buat, saya keep educating people. It cannot go wrong with knowledge. It cannot go wrong. The more you teach people, the more you bagi, the more you dapat sebenarnya. Apa yang you dapat sama aja. 3, GSA, GCA, GAE. GCSA, GCA, GAE. Okay. Tekankan GCA dengan GAE. Offer solution. Bantu mereka. The way Quantum Meter bantu you. Biar mereka tahu, biar mereka rasa macam mana you terbantu dengan Quantum Meter. You pass that aura, dia akan follow you. Alhamdulillah. Yang lain saya tak pandai. Okay? Boleh? Okay. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Mr. JD. Kita ada banyak soalan. Banyak soalan. Banyak soalan. So, ya, saya sangat setuju dengan you can never go wrong with knowledge. Saya sangat setuju dengan tu, memang betul. So actually you can only go wrong if the person doesn't want to learn. That's the problem. Yes. So memang saya rasa experience daripada saya sebagai dealer sampai merchant, sampai sini merchant semua sama saja. Kita hanya akan ada problem kalau someone tak nak belajar lah. Atau kalau tak, memang alhamdulillah kita tak ada any issues, right?